Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi ar-Rahmah wa Syafi'il Ummah, Al-Badr ad-Duja wa Siraj al-Munir, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا ربي
lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa akramana bi ni'matil islam wa faddalana ala katsirin minal umam. Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan selamat pagi dan kepada semua adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, tuan haji, puan hajah, datuk datin, bunda dan ayahanda, teman-teman dan sahabat yang dikasihi kerana Allah sekalian, para duyuf rahmat, terutama Allah yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, moga kita semua dalam redha, dalam rahmat Allah Ta'ala, dikurniakan kesihatan yang baik, diberkati kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama kembali dalam siri Raudatul Jannah, ya, taman-taman syurga, yang menjadi kebiasaan kita pada 7 pagi kita bersiaran. Cuma hari ini kita di tempat yang berbeza, di sebuah kepulauan yang terindah di dunia, ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Semuanya adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tidak engkau ciptakan, jadikan semuanya alam ini dan keindahan ini sia-sia, tidak, melainkan apa yang kamu diciptakan oleh Allah Ta'ala ini adalah merupakan tanda-tanda kebesarannya. Dan semoga Allah menjauhkan kita semua daripada azab nerakanya, insya-Allah. Tuan-tuan semua, begitu kita melihat alam ini, begitu kita melihat kebesaran Allah, ya, sehingga disebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri itu, tidakkah kamu melihat kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apatah lagi melihat, memandang alam yang begitu indah, yang ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kita pernah sebut bahawa kadang-kadang kita boleh mengenali Allah melalui ujian. Ada kita mengenali Allah melalui penciptaan tubuh badan kita, ya, macam mana Allah Ta'ala jadikan kita bernafas, darah yang mengalir, sistem tubuh badan kita, sebiji mata itu sebelah buah pinggang. Buah pinggang ni ada seorang kenalan kita ni, bukan 1 juta, lebih juta-juta, ya, dia buat rawatan buah pinggang, ya Allah, subhanallah. Jadi tanda kebesaran Allah Ta'ala bukan hanya pada diri kita, bahkan Allah jadikan dalam bentuk ujian. Ya, kadang-kadang dengan ujian kita kenal Allah, ya, kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata betapa ya latif, betapa halusnya Allah Ta'ala menguji kita, hamba-hambanya ini, ya, sehingga akhirnya kita kenal, ya,
datangnya ujian itu adalah untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah itu Ar-Razzaq. Dia yang memberi rezeki. Dia cabut rezeki, tarik rezeki kita supaya kita tahu dia nak kenal Allah tu, dia Ar-Razzaq. Dia Tuhan yang memberi rezeki pada kita. Ya. Allahu ghani wa antumul fuqara. Allah tu yang kaya. Kita semua adalah semuanya orang yang miskin, yang hina dina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah Taala sekalian, begitulah kita melihat kejadian alam ini. Terciptanya alam ini juga merupakan salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi khalaqus samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar al-fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Antara tanda kebesaran Allah Taala itu disebut Allah jadikan langit dan bumi, bersilih gantinya siang dan malam. Dan Allah jadikan lautan untuk tujuan dan manfaat kepada manusia. Manfaatnya adalah untuk kehidupan manusia. Boleh mengangkut barang, boleh mencari rezeki yang halal. Kerana di dalam lautan itu semuanya sumber-sumber rezeki yang halal. Subhanallah, itulah rahmatnya, itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu, kita manusia adalah makhluk yang terbaik. Allah jadikan kita ni manusia makhluk yang paling terbaik di alam ini dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami telah memuliakan anak Adam. Kita semua ni anak Adam, nama manusia ni dia muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak dibanding dengan alam dan makhluk ini, kerana semuanya diberi bebanah amanah. Gunung, ganang, semua ni Allah dah tawarkan amanah untuk mentadbir bumi ini, tapi semua tak sanggup kecuali manusia. Innahu kana zaluman jahula. Ketahuilah manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Ketika mana dia menolak hukum dan peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah Taala sekalian, insya-Allah macam biasa pagi ni, marilah kita mulakan majlis kita dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Moga Allah merahmati dan memberkati kehidupan kita. Apatah lagi di waktu pagi yang didoakan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu pagi ni Nabi SAW doakan khusus kepada kita semua akan keberkatannya. Urusan apa yang kita buat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun dapat maklumat di mana dibaca dibaca malam tadi ada kebuk yang karam 12 orang, ada yang meninggal dunia. Termasuklah bakali di kalangan kita ni ada sahabat-sahabat kita. Kerana kerak dah saya berkuliah, lepas kuliah sampai WhatsApp, abang dia meninggal dunia, suami meninggal dunia, keluarga meninggal dunia. Dan bakali kita semua sedang menunggu giliran kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma semoga-moganya kita menjadi manusia yang paling bermanfaat, manusia yang insya-Allah ketika kita hidup ni kita gunakan sakit baki usia kita untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Taala. Jadi insya-Allah Ummul Quran, suratul Fatihah, buat yang meninggal dunia, buat ibu ayah kita yang hidup lagi, keluarga yang kita sayang, moga Allah beri hidayah adik-beradik kita, keluarga kita, dibukakan pintu hatinya. Buat yang sakit, moga Allah sembuhkan. Kerana setiap huruf Quran itu adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Quran itu sebagai ubat, syifa dan rahmat kepada seluruh yang beriman kepada Allah. Surah Al-Fatihah inilah disebut dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat
yang dia dapat upah 100 ekor unta. Sebab apa? Dia berobat ketua satu kabilah yang sudah lama dah orang berobat tak sembuh-sembuh. Tiba-tiba dia pergi baca surah Fatihah, sembuh dia. Subhanallah. Ya. Dan Nabi tanya dia, kamu baca apa? Dia kata, saya baca surah Al-Fatihah. Dia dapat 1 ekor unta. Masya Allah. Ini nasibnya. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu syifa, ubat yang menyembuhkan dan rahmat kepada seluruh yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah pagi ni bersama kita ni, sahabat-sahabat kita, ada yang bangun tahajud malam tadi, ada di kalangan kita yang hebat bersedekah, ada yang anak soleh dan solehah yang bakti pada ibu ayahnya hebat, ada yang isteri yang solehah, ada seorang di kalangan kita yang dicintai amalannya kerana Allah Ta'ala. Maka marilah kita ambil peluang bersama-sama kita pada pagi ni, kita sama-sama memulakan pagi kita dengan kita berdoa memohon pada Allah Ta'ala. Ya, kita mulakan dengan ummul Quran, surah Al-Fatihah. Buat ibu, ayah, keluarga yang kita sayang yang hidup telah meninggal dunia, ziarahilah orang yang kamu sayang itu dengan doa-doa kamu. Ya, dan seluruh kalangan kita yang meninggal dunia, yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit, yang dalam hati gundah gulana, semuanya moga Allah Ta'ala tunjukkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang benar, yang lurus, supaya mereka dapat menyelesaikan masalahnya daripada belenggu kehidupannya, insya-Allah. Jadi ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Wadud, Ya Rabbus samawati wal ardh, Ya Muhyi ya Mumit, Ya Latif, Ya Qabil at-Tawbah, Ya Allah ya Sami', Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami hamba bermohon pada pagi ini ya Rabb, izinkan tangan kami yang hina dunia ini, tubuh yang banyak bermaksiat, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Rahmati kami semua dalam keampunan-Mu. Permudahkan urusan kehidupan kami, kematian kami, hitungan kami dan hisab kami. Masukkan kami semua dalam syurga Firdaus-Mu dengan rahmat-Mu ya Rabb. Angkat penyakit jasmani dan rohani kami. Rahmati ibu, ayah, keluarga kami, saudara-saudara kami yang masih hidup, yang telah pun pergi meninggalkan dunia ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah hari ini hari yang terbaik dalam kehidupan kami. Seandainya Engkau mewafakkan kami, wafakkan kami semua husnul khatimah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan kami menjadi Islam kepada-Mu ya Rabb. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan malaikat Engkau. Engkau yang telah menciptakan kami. Wa ana abduka,
kami semua abdi, kami semua hamba-Mu. Wa ana ala ahdika, kami semua terikat dengan janji-janji kami, yakni untuk melaksanakan segala perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu. Wa wa'dika mastata'tu, ya Rabb, kami akan berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas kami sebagai abdi dan hamba-Mu, melaksanakan perintah-Mu, meninggalkan larangan-Mu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, kami mohon berlindung daripada kejahatan, dosa dan maksiat, kezaliman yang pernah kami lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, kami juga mengakui betapa besarnya dosa-dosa dan kezaliman yang telah kami lakukan. Wa abu'u bi zambi, maka ya Rabb, ampunlah dosa-dosa kami. Waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ampun dosa-dosa kami itu ya Rabb, sesungguhnya tidak ada siapa yang boleh mengampun dosa kami melainkan Engkau ya Rabb. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Moga Allah Ta'ala menerima doa kita semua. Ya. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, sunnah kehidupan, ya, sunnatullah dalam kehidupan kita semua. Sebagaimana lautan yang kita lihat, ada pasang, ada surut dia. Laut ni ada pasang, ada surut. Iman kita yazid wa yanqus. Iman itu yazid wa yanqus, dia naik dan dia akan turun. Iman yazid, bertambah ketika bila taat, ketika kamu taat pada Allah. Dan iman wa yanqus, dia akan turun bila mana? Ketika bil maksiat, ketika kamu dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjadikan itu sunnatullah, sunnah yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, yang tidak sekali-kali berubah. Pasang dan surutnya lautan, siang dan malam. Begitulah kita hari ini manusia yang bergelar insan nasiyah, manusia yang sering pelupuh, yang sentiasa memerlukan peringatan, yang sentiasa memerlukan petunjuk. Maka Allah datangkan, Allah hadirkan pada kita semua ni seorang Nabi dan Rasul, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa rahmat. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutuskan kepada kamu seorang Nabi, Rasul Nabi SAW, bil huda, dengan membawa petunjuk, ya. Dan Nabi itulah membawa din, agama yang betul, cara hidup yang betul. Maka insya-Allah, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, moga-moga pasang surut kehidupan kita. Ada kala kita dalam taat, ada kala kita dalam maksiat, ada kala kita semua dalam tawa gembira, ada kala kita dalam hati yang gundah gulana. Yang penting semua yang kita lalui ini, nas'aluka ridhaka wal jannah, Allah bagi redha dia, Allah bagi syurga untuk kita semua. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, sambil-sambil kita menikmati keindahan alam dan juga sunrise, ya, matahari yang naik ni. Kalau kamera tak tahu boleh tengok tak, matahari yang naik di belakang sana tu, sambil-sambil kita menikmati suasana matahari naik, ya. Oh, dia kamera ni dia tu melihat dan mentadabbur alam ini. Maka insya-Allah saya nak kongsi beberapa perkara yang berkait dengan kehidupan kita, ya, khususnya apa yang insya-Allah kita boleh ambil ibrah dan pengajaran dalam kehidupan kita. Ya. Bermula kita menyahut
memakai jersey Liverpool. Ya. Oleh kerana ramai orang minat bola, kita kena kait juga dengan bola. Bermula dengan kemenangan Liverpool setelah 30 tahun gagah, yang mengajar kita untuk satu, jangan berputus asa. Ya, anak-anak kita ni dia lahir, dia tidak teguh berjalan dan berlari. Itu proses nama. Itu sunnatullah. Ya, anak-anak kita semua nak boleh buang pampers, pasti dia akan kencing merata dulu. Ya. Oh, suara slow Suara slow ni sebab duduk di tempat yang tinggi ni. Angin pun kuat ni. Tak dengar suara. Baik, anak-anak kita semua belum dia boleh berjalan, dia boleh berlari, sebelum itu dia pasti, ya, yang pastinya kita sebut, dia kecil merata-rata, dia akan berok merata-rata. Nak boleh ke buang pampers? Lepas tu ada orang anak dah 3-4 tahun masih pakai pampers lagi. Ya. Nak ceritanya bukan satu benda yang mudah. Begitulah dalam kehidupan yang kita lalui sekarang ni. Ya, itulah kehidupan kita. Mesti melalui proses. Mesti melalui sunnatullah. Jalan dan aturan. Jalan itu namanya ad-din. Nak menuju Allah ni, nama jalan tu ad-din. Daripada kita buka mata sampai kita tidur, nama jalan itu apa? Ad-din. Ya. Jalan itulah yang dibawa, ditunjuk oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita semua mesti mengambil petunjuk daripadanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi diri kamu semua ni contoh teladan yang terbaiklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menjadi ikutan kamu bukan hanya ikutan di dunia, tapi liman kana yarjul. Amin. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Siapa yang harapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat kelak, maka mesti la budda, tidak dapat tidak, mesti diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jadi petunjuknya. Itu yang asas dalam kehidupan kita. Ya. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Taala sekalian, ya, kita melihat, ya, bagaimana banyaknya ibrah dan pengajaran yang boleh kita ambil dalam kehidupan kita. Dan cuma pagi ni dengan suasana yang ada ni, saya lebih suka untuk berkongsi tentang apa yang kita lalui berkait dengan perjalanan kita. Ya. Khususnya sehari dua ni kita bermain di lautan. Ya, kita main di lautan. Ada orang naik bot mabuk. Ya, sebab apa? Sebab dia tak biasa lagi naik bot. Ya, tak biasa naik bot. Ya, sebab tu apa-apa yang kita buat, kalau kita buat tanpa kita biasa ni, memang menyebabkan kita ni akhirnya kecundang. Dan Islam mengajar kita apa-apa kita buat mesti tadarus, mesti perlahan-lahan. Bermula sikit, akhirnya kita akan dapat hasil dia. Kerana Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang buat amalan yang sedikit tapi berterusan. Ini disebut oleh Nabi SAW, wa inna ahabba a'mali ilallah, sesungguhnya amalan yang paling dikasihi dan dicintai oleh Allah, adwamuhu wa in qallah, amalan yang kamu buat tu berterusan, wa in qallah, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ini muhasabah kita bersama. Sejauh mana hari ini kita masih istiqamah semayang witir, istiqamah dengan baca Quran. Amalan-amalan yang kita buat di bulan Ramadan itu, moga kita masih diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya, ya, al-qalilud daim khairul minal katsiril munqati'. Amalan yang sedikit itu, ya, tetapi berkekalan,
lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi terputus-putus. Banyak kita buat bulan Ramadan sebulan tu dengan baca Quran berapa kali khatam, tapi bila masuk Zulqa'dah semuanya sudah hilang, semuanya sudah tidak ada. Ini tidak, ya, satu amalan yang dipanggil tidak istiqamah. Yang pentingnya kita buat satu perkara istiqamah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, oleh kerana itulah dalam kehidupan kita ni kita nak membiasakan, nak berjinak-jinak dengan kebaikan. Orang yang tak pernah bangun tahajud di waktu malam, memang dia akan rasa satu kepayahan. Ya. Rasa apa? Rasa payah nak bangun waktu malam sebab dia tak biasa. Waktu ada orang yang dapat keinsafan, sekali dia bangun tahajud, dia semayang, dia zikir, kemudian dia letih, dia tidur, subuh pun dia terlepas, dia tak semayang subuh. Yang kita buat yang sunat, kita tinggal pula yang wajib. Ya. Sebab tu kita disuruh membiasakan diri kita. Orang yang sudah mendapat nikmat dalam tahajud, subhanallah, dia sudah asyik lagi asyik. Di tengah malam dia bangun, dia menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Dia dah biasa dan dia sedang dalam nikmat itu, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita kena membiasakan diri kita. Kalaupun kita jauh lagi kebaikan, kita mendekati kebaikan. Kita berjinak-jinak. Kita mulakan mendengar. Sebab tu Nabi sebut, ya, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Kalau kamu tak boleh jadi orang alim, tak apa. Au mustami'an, kamu jadi orang yang mendengar. Kamu suka dengar kuliah, kamu suka dengar tazkirah, kamu suka dengar kebaikan-kebaikan. Ya. Ini usaha kita. Jangan tidak ada usaha langsung. Ya, maksudnya tidak ada usaha ni, ialah kita lagi asyik dalam muzik, dalam kelalaian. Ya. Itu yang tidak bagus. Ya. Au muhibban, bukan saja kamu dengar, kamu mencintai pun okey dah. Tengok para ulama, kita rasa cinta pada ulama. Tengok benda orang buat baik, kita rasa cinta pada kebaikan itu. Juga kita rasa nak buat kebaikan itu. Ya. Sebab tu Nabi ajar kita, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu benar dan beri kami kekuatan. Beri kami rasa kuat nak ikut kebenaran. Kadang-kadang kita ni tak mampu lagi nak buat satu amalan. Nak jadi baik macam orang pun tak mampu lagi. Tapi kita tengok orang baik, kita tengok kebaikan, kita tengok orang buat satu benda yang baik, kita minta Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita mengikuti kebaikan itu. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan minta pada Allah supaya tunjukkan bahawa yang salah itu salah, ni dosa. Ya Allah, biar Tuhan. Orang bila dia jeliga dalam dosa dan maksiat, akhirnya dia buat satu perkara dosa maksiat, dia tak rasa lagi itu dosa dan maksiat. Sebagai contoh, saya sekarang duduk di pulau, satu kepulauan yang paling indah di dunia ni. Kita tengok sikit. Ni view dia. Tu tengok air dia tu. Antara pulau yang begitu indah di dunia ni. Bila kita duduk di pulau ni tuan-tuan, ya, duduk di pulau ni, siapa di pulau macam-macam lah. Ni cuma alhamdulillah. Ya, alhamdulillahnya apa? Sebab kita kata PKPP, foreigner, orang luar tak boleh mari. Kalau orang luar mari, pendek katanya, pantai yang panjang ni jadi tempat jemur lah, tempat orang jemur. Jadi bila tempat orang berjemur ni, memang kita pun tak nak mari, kan? Kita nak cari tempat orang Islam, tempat yang okey, yang baik-baik. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, bila kita mari di sini, melatih, mendidik kita. Ilmu yang kita belajar ni mesti dipraktikkan di alam yang praktikal. Sebab tu orang belajar universiti, belajar di kelas mana-mana,
dia akan ada satu benda dia panggil praktikal. Sebab tu Nabi-Nabi tak duduk dalam gua saja, tapi mereka keluar berdakwah, mereka keluar ke lapangan. Ilmu itu dipraktikkan. Begitulah kita semua pada hari ini. Ya. Yang penting ialah ad-din muamalah. Agama ni dia kena bergaul dengan orang, kena bermasyarakat. Kata Sayyidina Umar, didiklah anak kamu mengikut zaman dia. Tengok zaman dia. Ya. Zaman ni zaman yang mencabar. Jadi kita nak beri anak-anak kita, bahkan kita sendiri, dengan zaman fitnah, zaman yang penuh cabaran ini, mesti dengan berbekalkan kepada ilmu. Ya. Kita tak mungkin nak duduk depan Kaabah sepanjang masa. Dan kita tak mungkin nak duduk di atas tikar sembahyang sepanjang masa. Sebaliknya kita ada kehidupan. Ya. Dan orang yang duduk dalam kehidupan, menghadapi ujian dan fitnah yang dahsyat, pahalanya lebih besar lagi. Kenapa? Dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lepas tu bila kita mari tengok di depan kita, mungkin ada yang non-Muslim, orang Cina, dia pakaian dia tak senonoh dan sebagainya kan, tidak jaga aurat. Itulah ujian. Nak tengok ilmu kita macam mana. Adakah kita larut melihat maksiat, ataupun kita cepat-cepat istighfar, kita palihkan pandangan kita. Di sini menguji iman kita, di sini menguji ilmu kita. Dan inilah tempat dunia ni, tempat kita menguji iman dan ilmu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melayakkan kita ni ke syurganya, melayakkan kita semua dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, oleh kerana itulah ya, kita sebut dalam kehidupan kita ni, walaupun kita ni bukanlah seorang yang baik, bukanlah orang yang terbaik, tapi kita cuba mustami'an, kita cuba mendengar. Ya. Kita cuba mendengar. Ya. Daripada kita dengar benda yang lara, muzik-muzik, akhirnya kita pindah, kita dengar majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah yang kita sedang cuba menjadi orang yang baik. Ya. Au muhibban, kita mencintai kebaikan. Tengok orang buat baik, tengok satu benda yang baik, rasa kasih, rasa cinta pun alhamdulillah. Ya. Yang celaka, yang binasanya adalah orang yang tidak mendengar, yang dalam diri dia tidak ada kecintaan kepada kebaikan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, orang yang ada hasad dan dengki dalam diri dia. Kerana itu disebut ya, betapa binasanya manusia ni ketika mana dia tidak, dalam diri dia tidak ada lagi kecintaan pada kebaikan. Dalam diri dia tidak lagi mahu mendengar perkara-perkara yang baik. Bahkan dia tidak berusaha untuk mendapatkan kebaikan itu. Inilah orang yang celaka dan binasa dunia dan akhirat. Kerana itu kita membaca hadis-hadis sebelum ni, yang alih duri daripada jalan syurga, perempuan berzina beri minum anjing dapat syurga, yang bunuh 100 orang masuk syurga. Nak cerita apa ni? Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang ada kebaikan pada diri dia. Lepas tu dalam sehari-hari kita hidup, jadi orang bermanfaat. Ya. Jangan tinggal sebarang kebaikan. Walaupun sedekah, walaupun senyum kat orang, walaupun telefon keluarga kita bertanya khabar, menghubungkan silaturahim, buat perkara yang baik, memudahkan urusan orang. Subhanallah tuan-tuan. Itulah perkara yang ya, membahagiakan kita semua. Perkara yang insya-Allah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah orang alih duri atas jalan ni, tujuan dia apa? Dia alih duri di atas jalan ni supaya orang lalu tak kena duri, supaya orang lalu jalan itu tak rasa sakit. Dia bukan orang bangun tahajud malam, dia bukan banyak sedekah, dia tak banyak zikir, tapi apa yang ada pada diri dia? Satu benda yang ada pada diri dia, tengok duri, kalau orang lalu ni kena duri, dia pun tolong alih. Mana satu kebaikan yang ada dalam diri dia? Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat, sangat hampir kepada orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah tuan-tuan. Ini yang kita nak sama-sama berkongsi hari ini, supaya di mana tempat pun kita berada,
siapa pun kita, rahmat Allah itu adalah untuk hamba-hambanya. Rahmat Allah itu untuk hamba-hamba. Syurga itu dengan rahmat itu. Fabima rahmatin minallah, dengan rahmat Allah lah kamu semua akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, oleh kerana itu kita nak membiasakan diri kita sekarang ni, nak biasakan. Ya. Jadi sebab tu kalau kita melihat dalam kehidupan kita ni, siapa yang pengorbanan dia hebat, yang tinggi, dia akan dapat satu perkara yang cukup luar biasa. Dalam teori ekonomi menyebut high risk, high return. Lagi tinggi kamu risiko, high risk, high return. Keuntungan kamu akan dapat pun tinggi. Itu teori ekonomi. High risk, high return. Ya. Maka begitulah kehidupan kita. Siapa yang lagi hebat ibadah dia, maka syurga insya-Allah. Siapa yang lagi tinggi pengorbanan dia, insya-Allah Tuhan beri syurga. Orang tidur lena letih, tapi dia bangun tengah malam kerana Allah Ta'ala. Subhanallah. Orang tengah leka lalai, tapi hatinya berzikir pada Allah. Subhanallah. Ya, tapi nak buat perkara semua ni, tadarus, kena beransur-ansur. Dan betapa kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita ni, satu benda yang kita kena jaga ialah, ya, orang panggil apa, kita tidak cepat melatah dengan ujian. Kita tidak cepat panik dengan ujian. Saya nak buat contoh. Ya. Kalau tuan-tuan buat aktiviti scuba diving, di sini ni banyak lah ni. Kalau nak scuba diving di sini ni, tengok air di bawah sana tu. Tengok air di bawah sana. Nak scuba diving memang Masya Allah lah. Tapi semua dah kita nampak tu. Ya. Jadi saya pun tak boleh lama ni, takut kena tinggal di boot nanti. Ya. Saya nak beri contoh. Ya. Sebagai satu contoh. Ya. Bila kita beraktiviti, contohnya scuba diving. Ya. Contohnya scuba diving. Bila kita turun ke dasar lautan, bila turun ke dasar lautan ini, satu perkara lah selain kita belajar ilmu, satu benda yang kita kena tahu, tidak boleh panik. Nampak tak? Tak boleh panik. Bila panik je, kita boleh lemah, kita boleh lost kawalan, dan kita boleh mati. Satu kesilapan kita mengundang kematian. Ya. Panik. Kalau gas nitrogen banyak dalam tubuh badan kita ni, sebelum kita naik ke dasar air, gas nitrogen yang mengalir dalam aliran darah kita boleh menyebabkan seseorang itu stroke. Boleh menyebabkan seseorang itu jadi stroke. Dan boleh mati. Ya. Jadi orang turun ke dalam laut, yang scuba diving ni, apa-apa berlaku dia kena tenang. Dia tak boleh panik. Dia kena tenang dia. Sebenarnya, ilmu ini bukan hanya di dalam lautan, termasuk di atas daratan. Atas daratan. Kadang-kadang Allah uji kita dengan satu ujian. Kita jangan panik. Bila kita panik ni, kita fikir macam-macam. Kadang-kadang tidak ada apa-apa pun, tapi kita fikir ni macam-macam. Kita fikir gini. Banyak sangat. Dia panggil overthinking. Overthinking. Kita fikir yang bukan-bukan. Dalam bahasa istilah dia panggil syu'uzon. Kita bersangka buruk kepada takdir yang Allah takdirkan kehidupan kita, kepada aturan Allah Ta'ala yang mengatur alam ini, yang mengatur matahari naik, terbenam, siang dan malam, ikan-ikan di lautan, planet-planet yang bergerak mengikut orbitnya, yang mengatur itu Allah. Maka kadang-kadang Allah aturkan kita satu ujian. Apabila kita menghadapi ujian itu dengan panik, istilahnya panik dah. Kalau kita duduk di dasar lautan, panik, tengah pakai gas ni, kita tengah scuba diving, jawapan ni mati lah. Panik ni tak ada jawapan lain. Boleh menyebabkan kematian. Jadi, bila kita duduk di daratan dalam kehidupan kita ni, betapa ramai, betapa banyak kita lihat. Kadang-kadang, bila Allah uji seseorang, bila dia panik, dia hadapi ujian itu
bukan dengan akal yang waras, bukan dengan petunjuk wahyu, ya, maka akhirnya dia akan gagal dalam ujian yang dihadapinya. Ya. Sebab tu dalam kehidupan kita pun kita nak cermat, nak teliti, nak hati-hati melalui proses ujian di daratan ini dengan penuh iman, dengan penuh takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panik ni bukan hanya bahaya ketika kita di lautan, tapi panik itu bahaya ketika di daratan. Ketika Allah uji kita satu ujian, cubaan datang, bila kita ni jadi panik, kita sudah hilang tentu Allah. Kan kita dah sebut al-isti'jal minasyaitan. Gopoh, gaduh, kadang-kadang daripada syaitan. Dan bagaimana berhati-hati itu adalah nilai takwa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan dan rahmati Allah Taala sekalian, ketika kita melalui proses kehidupan kita yang telah kita sebut dalam tazkirah kita sebelum ni, turun ke dasar lautan ni penuh takwa, hati-hati. Ada landok laut, ada apa-apa, semuanya binatang berbahaya. Kalau ikan pari, kalau orang tak tahu ikan pari, dia nak pegang ikan pari, dia tak tahu bahawa ikan pari tu ada satu sengat yang sangat berbisa. Ikan pari ni siapa kena sengat dia, kalau lambat pergi hospital boleh mati. Boleh mati. Tanya orang kena sengat pari ni, biru habis tangan ni biru. Lambat ke hospital boleh mati. Sengatnya sangat berbisa. Kadang-kadang kita tengok indah, tapi di sebalik keindahan itu ada racun yang berbisa. Itulah dunia. Itulah namanya dunia. Kita tengok keindahan dunia ni, halawatun wa khudrun. Nabi kata dunia ini halawatun wa khudrun. Dunia ini manis dan ia menghijau. Hijau. Ya, kalau ikut kajian di atas muka bumi kita ni, laut yang menjadi lautannya hampir dekat lebih 50%. Yang daratannya hanya baki daripada itu saja. Dunia ad-dunya halawatun wa khudrun, kata Nabi SAW. Dunia itu adalah manis dan ia adalah benda yang menghijau. Kadang-kadang kita melihat dia indah, tapi kita tak tahu di sebalik itu ada racun yang berbisa. Bila kita turun ke dalam lautan, tengok ikan pari. Ikan pari dia punya berenang dan sebagainya. Tapi berapa ramai tokoh-tokoh eksplorasi dunia yang terkemuka, yang boleh menjinakkan ular, boleh bermain buaya, tapi dia mati di lautan kerana seekor pari yang indah itu. Itu dah permainan kehidupan dunia. Itu dah tipu daya dunia. Betapa kita rasa kita ni hebat, kita rasa kita macam ni, tapi akhirnya kita tumpah dah gagah. Kita gagal dalam kehidupan. Sebab apa? Kita berdepan dengan musuh yang tidak dapat dilihat. Musuh kita di depan ni musuh yang kita tak dapat lihat. Dan musuh yang kita hadapi sekarang ni, dia sedah umur dia terlalu lama dah. Sejak Adam diciptakan, dia iblis syaitan ni dah beribadat ratusan tahun dah, duduk dalam syurga. Dia tahu syurga, dia tahu neraka. Maka tabiat manusia ni, kamu alim macam ni, dia tahu lemah kamu di sini. Kamu orang yang nak kepada kebaikan, dia tahu kamu akan gagal di tengah jalan di sini. Kamu nak berubah, nak jadi orang yang baik, dia akan datangkan memori kamu tentang maksiat yang kamu pernah lakukan. Akhirnya kamu akan kecundang, tak sempat jadi orang baik pun. Kalau pun kamu dalam kebaikan, musuh kamu itu, syaitan dan iblis itu, menjadikan kebaikan kamu itu haba'an mansura, laksana debu yang berterbangan. Kenapa datang sifat ujub, riak, sum'ah, sombong dalam diri, menyebabkan kebaikan yang kita buat haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan. Sebab apa? Sebab kita berhadapan dengan musuh syaitan iblis yang memahami tabiat manusia daripada sejahir-jahir manusia sehinggalah manusia yang paling alim sekali. Dia kenal dan dia tahu kita siapa. Caranya pun dia tahu macam mana nak buat. Yang nak bertaubat digagalkan. Yang sedang bertaubat dia putus asakan daripada rahmat Allah Ta'ala. Yang dalam kebaikan, dia rosokkan kebaikan-kebaikan itu, dengan
sifat-sifat ujub, sum'ah, sombong, takabur. Ya. Jadi semua apa yang kita buat hari ni, kita sedang berhadapan dengan musuh kita yang tidak kita lahap. Dan itulah umpamanya bila kita duduk masuk dalam laut ni kan, tengok ikan pari, comelnya ikan pari, rasa nak pegang. Bila kita pegang, dia akan sengak. Bila dia sengak kita, tambak ke hospital, jawapannya boleh meninggal dunia. Subhanallah. Itulah nombor-nombor kehidupan yang sedang kita lalui ya, di saat ini. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita semua ni kekuatan ya, sentiasa dalam diri kita ni mencintai kebaikan. Dalam diri kita ni sentiasa ada nilai nak buat baik. Sebab tu penuh ya, kita selalu sebut, walaupun kita dalam maksiat, jangan pernah tinggal bertaubat. Dosa kita ada 5, contoh 5 dosa kita buat ya, kita kata macam mana nak taubat, kita tetap akan buat lagi. Tak boleh, kita taubat dulu. Dosa, kalau A, B, C, D, E, dosa E, dosa D, dosa C, kita taubat. Kita taubat ni wajib, mesti bertaubat. Wajib kita bertaubat, kerana kita tak tahu bila saat kematian kita datang ya, walaupun kita rasa lepas ni aku buat lagi, teruskan bertaubat, teruskan minta dengan Allah Ta'ala, sentiasa dalam kebaikan ya. Jangan tinggal, jangan putus dalam bertaubat, kerana kita tak tahu bila. Dan tanda nak dapat cinta Allah itu taubat. Innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai, Allah suka orang yang bertaubat. Atau kadang-kadang tu Allah takdirkan kan, kullu bani adam khata' wa khairu khata'in at-tawwab. Setiap anak Adam ni dia buat salah, dosa, maksiat, tapi sebaik orang buat maksiat orang yang bertaubat. Atau kadang-kadang ada orang mari jumpa, orang kata, ustaz, saya ni Allah macam mana sentiasa dalam maksiat, macam mana nak berubah, macam mana nak ini ya. Jadi jawapan dia sebenarnya tanda Allah kasih pada kita. Allah takdirkan kita buat kesilapan. Tidakkah Nabi-Nabi dan Rasul yang kita baca, hampir semuanya ada kesilapan dia, tapi kesilapan memberi ibrah pada kita dan ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi panduan umat. Kesilapan itu berpahala bagi Nabi dan Rasul, tapi semuanya ada kesilapan. Bahkan Nabi SAW sendiri banyak mana ayat-ayat Quran yang menegur Nabi SAW. Abasa wa tawalla wala taqulanna li syai'in inni fa'ilum zalika ghada illa ayyasha Allah. Ni Allah tegur Nabi SAW. Semua ini aturan Allah sebagai tanda Allah nak berhubung dengan kita. Kalau kita tidak ada taubat, tidak ada zikir, macam mana Allah nak berhubung dengan kita? Tapi bila kita ada je, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, kita bermohon, kita istighfar, kita minta keampunan Allah Ta'ala. Ada saja dalam hidup kita, sekejap-sekejap kita buat salah, sekejap-sekejap ada silap, sekejap-sekejap dalam dosa, sekejap-sekejap ni. Tak apa, tetapi kita cepat. Wasari'u ila maghfirati. Segeralah kamu dalam keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hidup kita ni hanya berputar begitu saja. Tahun tidak berulang, tapi yang pasti kematian semakin mendekati kita semua. Hari yang berlalu memendekkan usia dan baki umur kita. Kehidupan ini begitu je. Alam ini sama saja, pasang dan surut, lautan, siang dan malam. Itulah kehidupan kita. Kita bangun pagi, kita nak tidur malam, itulah perkara yang kita lalui. Yang penting ya, apa yang kita lalui ini mendapat redha Allah, dapat syurga dia ya, dapat pahala dan mendapat kasih sayang, cinta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ramai orang mencari, ramai orang nak dapat cinta Allah, tapi Allah tidak mencintainya. Maka kerana itu beruntunglah orang yang sentiasa dalam kehidupan dia ni sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabi. Allah suka sangat orang yang selalu bertaubat kepadanya. Orang yang istighfar, mengakui kesilapan dia, dia tahu dia salah, dia yakin dia ada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka dialah yang akan mendapat istighfar, dialah yang akan dapat keampunan daripada malaikat.
malaikat akan tolong istighfar untuk dia, Allah beri ampun dia, yang penting Allah beri cinta pada dia. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Taala sekalian, ya, matahari dah naik ni, saya tidak boleh tazkirah lama sangat pagi ni kerana takut tertinggal buk ni. Tapi apa pun, insya-Allah belum kita berakhir, kita hanya meneruskan tradisi kita, tradisi Raudatul Jannah. Ya. Pagi-pagi ni kita pukul 7 kita ada slot Taman Syurga. Maka pagi ni saya bawa semua teman-teman kita melihat tadabbur alam, keindahan alam ini, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya, saya bawa lah tuan-tuan tengok sikit apa yang ada di sekitar ni, di sini. Ini tempat tinggi ni, ada di atas bukit ni kita duduk. Ya. Ni kita lihat sikit suasana dan keindahan yang ada di sini. Moga Allah Ta'ala insya-Allah merahmati kita di mana tempat pun kita berada, apa pun yang kita buat di saat ini, ya, moga kita semua dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah nanti kita bawa tuan-tuan semua untuk pusing-pusing sikit, tengok suasana yang ada di sekitar ni, tempat-tempat yang ada di sekitar ni, insya-Allah. Di bawah sana yelah, tu ada orang tahu dah tu. Ni namanya Pulau Redang. Ya. Ni Pulau Redang. Ya. Nama tempat ni lah Pulau Redang. Ya. Ni Pulau Redang. Ya. Okey, bolehlah tengok sikit suasana di kepulauan ini yang begitu indah, begitu menarik. Jadi lepas subuh tadi lagi kita duduk di sini. Lepas subuh kita duduk di sini melihat sunrise. Ya, sambil lepas main subuh kita zikrullah. Ya. Kita berzikir, kita lihat keindahan yang ada di sini. Yang cuci mata sikit. Ini bukan cuci mata saja ni. Cuci mata untuk menyebut Masya Allah, Subhanallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah inilah suasana keindahan Pulau Redang. Untuk makluman tuan-tuan semua, biasa kita hampir hampir tiap-tiap tahun kita bawa pelajar-pelajar kita ni biasa pergi ke pulau. Ya. Tahun lepas di Pulau Kapas. Ya, Allah. Z baru masuk ni. Ya, saya. Kanda Z kita baru masuk ni. Ustaz tunjuk sikit. Sebelum turun ni, nak tunjuk sikit view. Nanti kata tak tunjuk pula ni. Okey. View dia bagus datang masa ni sebab Mak Saleh tak ada, orang putih tak ada. Kalau Mak Saleh ada, orang putih ada, tak mari juga kita ni. Okey, kanda zir cukup cuci mata pagi ni Kita takut kena tinggal di bot ni. Kita nak pergi ke laut lagi ni pagi ni. Ni kalau kanda Z ambil gambar sini ni dengan pakai baju batik terbuka. Aduh. Ustaz nak buat gaya tak jadi lagi. Ya. Subhanallah. Baik, boleh tengok ni lah.
Inilah suasana di Pulau Redang. Ini juga termasuk dalam mempromosikan tahun melawat negeri Terengganu Darul Iman. Penyu pun ada sini. Tengok penyu. Itu satu view daripada Pulau Redang. Dan di sini view yang ini view lain daripada Pulau Redang. Masya Allah, ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Inilah kebesaran Allah, tanda-tanda dia. Dan insya-Allah tuan-tuan, bagaimana kita lihat keindahan alam ini, begitulah. Ya, kita sedang menggambarkan kenikmatan syurga di akhirat nanti. Dan Nabi sebut, mala ainu ra'at. Syurga itu adalah mata kamu tak pernah tengok. Wala uzunun sami'at. Wala khatara ala qalbi bashar. Bayangkan nikmat syurga yang lebih. Ini kita tengok sekejap, kita balik dah. Ya, tetapi Allah Ta'ala janjikan pada orang beriman, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzulah. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan kepada mereka itu jannatul firdaus nuzulah, syurga firdaus yang mereka akan kekal di situ selama-lamanya. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Dia akan kekal di situ dan dia tidak mahu lagi berpindah tempat. Itulah dia, namanya kenikmatan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan semua, itulah sedikit sebanyak kita boleh tunjuk, ya. Boleh. Ustaz ni dah nak buka agensi pelancongan lah ni nanti. Nak sewa bot, nak pergi ke laut, pergi ke pulau. Marilah sambil-sambil ziarah madrasah. InsyaAllah. Ya, pantai dia putih. Tengok, pantai dia memanjang sana putih. Sangat-sangat very nice lah. Ifan, Yusuf. Jadi selamat. Nak masuk dalam air pun pakai joboh lagi ni. Tapi air dia memang sangat jernih lah. Di sini sangat jernih. Suasananya yang sangat menarik dan cantik di sini, insya-Allah. Si main dah kita ni jadi orang laut dah. Ya. Jadi orang laut dah kita. Tengok pantai dia. Memanjang pantai dia, putih, masya-Allah. Allah, tu kata ada orang ngidam-ngidam pihak yang ustaz nak makan ikan segar. Astaghfirullahalazim. Bahaya juga tunjuk ikan segar-segar ni. Jadi mengidam orang. Okey.
Inilah suasana ya. Suasana. Di mana ni? Di pulau Beda. Ada Datuk ada? Hah? Hah? Oh tupai. Ya tupai. Tupai je nak. Oh ya. Nama dia apa tupai? Sekolah kami bread di sini ya. Ini sekolah mama bread. Dia nak apa? Ha? Ada beko tu. Ya. Ambo tahu eh. Dia panggil adik-adik makan lagi. Tolong dia dah. Buk nak mari. Buk nak mari. Buat apa? Snorkeling. Link tu apa masuk ya? Ya ya, masya-Allah. Ni ya. Apa nama? Nama apa? Nama cakap apa? Lama. Hah? Bagi Ha? ibu Nama cakap makanan. apa? Semak Ha? ayam. Makan apa? Makan apa? Makanan ni lah. Ya. Mana dekat mana? Kedai. Ya. Ni tempat orang Melayu tempat orang Melayu alhamdulillah. Ya. Oh, tea. Dia makan. Tempat orang Melayu ni alhamdulillah. Makasih dah. Datuk belanja. Ni tempat syabak Datuk lah ke ni? Masih ya Datuk. Inilah orang dia. Alah bagus. Susah kawan dengan Datuk ni kita dah. Lebih apa? Adik nampak adik ni. Adik nampak ni. Dah. Ni ada tokoh ni. Ya. Ha? Mau makan apa? Tunjuk. Mau makan apa? Makan apa? Makan apa? Ha? Air. Air apa? Ya? Tu roti. Jangan basi makan. Datuk, ni Abi Imang ni komen ni. Bimbang kat kita jawab. Okey tuan-tuan semua, insya-Allah ni dah suasana insya-Allah. Tahu melawat negeri Terengganu siapa-siapa yang berkelapangan bolehlah. Oh, dia kata, rumah Datuk ada mana? Siapa yang berkelapangan bolehlah datang. Bosku boleh. Oh. Ni ada busur je Pak, busur. Ada tu ampuk itu. Malam-malam boleh tidur dekat buat di sini. Di, panggil nak naik Tak bot. nak mari. Ya. Oh, ni. Okey tuan-tuan, insya-Allah
Tak apalah, itulah sedikit sebanyak yang boleh kita tunjuk suasana yang ada di sini, Pulau Redang. Saya rasa resort yang orang Melayu punya inilah satu-satunya, orang Melayu punya. Yang sebelah kanan dan kiri ni semuanya Cina lah. Ya. Yang penting sebenarnya kita nak cari halalan thayyibah, yang halal, yang lagi bersih, yang lagi baik. Itulah hasrat kita nak cari di sini. InsyaAllah, insyaAllah. Semoga semuanya dapat ke syurga dunia ni, jannah qablal jannah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Sekadar tu dulu untuk untuk sesi tadabbur alam kita pada hari ini. Moga kita jumpa lagi, insya-Allah. Ada Arang Melita pagi esok. Ni nama dia, Redang Lagoon. Ni satu-satulah rasa owner dia orang Melayu kita, alhamdulillah. Okay, tuan-tuan semua, sekadar tu dulu yang boleh kita berkongsi pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi, insyaAllah kita pada pagi esok. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.